Jenggak kaki. Minta baca. Sembahyang tahajud. Sebelah daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dan lafaz niatnya niat sembahyang sunat tahajud. Situ. Sebelah baris daripada bawah ke atas. Lafaz niat tahajud. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sembahyang sunat tahajud. Dia tahajud dengan qiyamul lail. Mana umum, mana khusus? Mana umum? Qiyamul lail umum, tahajud khusus. Khusus kok mana? Qiyamul lail merujuk kepada sembahyang semata-mata tengah malam. Panggil qiyamul lail. Merujuk kepada sembahyang semata-mata tengah malam. Lepas daripada isyak sampai subuh dia panggil qiyamul lail. Dan juga lebih umum bila sebut qiyamul lail dengan makna berjaga malam dengan mengerjakan sebarang ibadat dia panggil qiyamul lail. Adapun tahajud ni ialah sembahyang sunnah pada waktu malam selepas daripada tidur. Itu baru panggil jadi tahajud. Selepas daripada tidur, bangun tidur, barulah dia panggil tahajud. Kalau tak tidur tak jadi tahajud. Lepas isya tu siapa suruh tak tidur? Tak syarat. Syaratnya lepas isya. Lepas selesai sembahyang isyak sehingga subuh. Kalau tidur lepas isyak selek pukul 11 boleh dah tahajud. Dikira ba'dan naum. Salatu tatawwu'i fil laili ba'dan naum. Sembahyang tatawwu' pada malam selepas tidur. Lepas tidur mana jaga panggil tahajud. Jadi nak tahajud tidur sikit. Sekali kelak terlelap sekali boleh ada. Dan sunat bagi siapa nak berjaga malam, sunat qailullah. Sunat qailullah. Apa dia qailullah? Tidur tengah hari. Tidur sekejap siang hari. Bila? Sebelum zuhur. Bila lepas zuhur tu monyok sampai subuh. Tak agak zuhur sampai subuh. Dia nak sebelum zuhur. Pukul berapa? Pukul 11.30. Bangun 12.30. Itu malam tu. Saya ingat di pondok Kerandang sekat pukul 10, pukul 11 je kuliah. Pengajian kita sekat pukul 11. Lepas tu tak ada. Mana masing-masing ada nak masak, ada nak tidur. Jadi ahli ibadat ni dia tidur macam tu. Kita ahli dunia ketuk puyuh, kokang dapur. Itu ahli dunia. Ahli ibadat maksudnya sibuk tidur. Kerana dia nak cadang bangun, dia akan dapat kekuatan yang luar biasa untuk dia bangun tahajud pada waktu mana. Dia akan jadi fresh. Pelik juga. Dia panggil anjakan paradigma. Maknanya jadi kakoh dia ni. Kita tidur lepas zuhur pukul 2.30, pukul 3 bangun rapat asar. Lepas tu lepas garik mula nguak puluk dah lah. Tubuh jadi letih. Terbalik, susunan jadual tu terbalik. Jadi esok kena start pun lain lah. Saya jarang tidur siang hari. Bangun subuh malam ni baru tidur. Jarang tidur. Orang lain boleh tidur, kita tak tidur.
dengung. Kalau ingat duduk pondok tu, kawan-kawan tidur, kita duduk dengung, tak tidur. Tak ingat tidur. Nombor ni. Ada orang nampak letak. Dalam kuliah aku kenguh dah. Baik. Itu panggil sembahyang sunat tahajud. Kita tidur subuh, mana nak pagi subuh lah. Lepas tu mari sini sembahyang tahajud. Boleh lah. Saya tu surau mana? Saya tu masjid lah. Masjid lah. Mana masjid? Kat mana masjid? Dan mana masjid? Surau nama tempat niat masjid. Masjid juga. Tapi kawasan mana? Situ nak tahu. Kalau macam surau kita ni hak dimaklumkan, hak kayu tu panggil masjid. Ada hak kayu. Hak dulu tak boleh itikaf. Masa set dinding tu. Ni set dinding ni boleh niat. Siapa tak niat itikaf malam ni, pakat-pakat niat itikaf ni. Siapa duduk hak kayu? Duduk sini. Tak boleh, tu tak boleh. Parti tu tak boleh. Parti semi tak boleh, yang kena parti kayu. Parti kayu ni boleh niat tahajud, niat tahiyatul masjid dan niat iktikaf. Jadi siapa duduk atas kayu mana ni boleh niat iktikaf. Baik, jadi mari tu nak sembahyang tahajud. Boleh ya? Jadi maya tahiyatul masjid dulu. Duduk mana? Duduk atas hak kayu ni. Sudah sini balik hadir tu. Ada? Siapa suruh niat suku-suku? Jadi belah tu dia panggil apa? Bila siap datang ke masjid bolehlah sembahyang tahajud. Tapi kalau dia turun rumah, mari sini terus tahajud dalam kawasan masjid, dalam bangunan yang diniatkan sebagai masjid, maka dia dapat dua lalu. Kalau tahajud dalam kawasan masjid, dalam tempat yang diniat sebagai masjid, walaupun tanpa niat tahiyatul masjid, maka dia dapat dua dalam satu. Dengan syarat tidak buat perkara yang membatalkan tahiyatul masjid lah. Seperti duduk, itu batal lah. Mana kena tubik balik lah. Jadi kalau mari subuh kita duduk sini, kawasan kayu ni, kita pun niat sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka dapat 2 situ. Ataupun nak niat gabung boleh. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid, saja aku sembahyang sunat tahajud serta tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala pun boleh. Nak lebih, buat suku-suku. Tahiyatul masjid 2, sembahyang tahajud 2. Gaji kau? Tu tanya tu. Jadi kalau tanya gaji buat 2, tanya malah gabung 2 dalam 1. Lain macam kopi 3 in 1. Baik. Itu sembahyang sunat tahajud. Dan demikian lagi macam tu juga setengah daripada sunat ia seorang mengerjakan sunat apa dia? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Apa sembahyang sunat mutlak? Sembahyang sunat saja-saja, tak ada kait apa-apa, semata-mata. Tu mutlak dengan mana semata-mata, tak ada apa-apa, saja-saja sembahyang. Sunat tadi pada malam atau siang boleh berlaku. Sembahyang sunat mutlak tadi yang tiada mempunyai waktu, tak ada waktu yang tertentu, tak ada. Macam duha apa tak ada, dia boleh berlaku. Dan sebab, yang ini tidak mempunyai sebab. Sebab apa sembahyang tak ada.
Macam sembahyang sunat tahiyatul masjid, sebab ada sembahyang, sebab masuk masjid. Ada timbul sembahyang. Sembahyang gerhana, sebab berlaku gerhana. Ada sebab dulu. Ada pun sembahyang sunat mutlak tak ada. Rajin buat ada kita. Sembahyang sunat mutlak. Mana habis dah sembahyang. Tahajud pun sudah dah, duha habis dah. Puas sembahyang 2 rakaat. 1 rakaat jadi mutlak. Boleh. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Boleh. Saja aku sembahyang sunat mutlak. Atau saja aku sembahyang sunat. Boleh 1 rakaat sekali. Jagang ni. Kalau kita tukar niat jadi mutlak. Boleh. Contohnya kita sembahyang fardu, tapi baru serakaat, maksudnya nak qada hajat tu. Boleh. Tukar niat ke Boleh. mutlak walaupun serakaat. Walau serakaat. Masuk rakaat pertama tu, sudahnya takbir, mulah perut. Sudah. Jahat mulah terik ni. Aku jadikan sembahyang aku ni sembahyang sunat mutlak. Sudah serakaat tu beri salah kau kita nak. Jadi kadang-kadang main kita sudah tukar niat, hilang sakit dulu. Udah, yo main pada tu. Pandai. Tengok tadi pasal macam ujung tau. Bila tukar niat, jen. Nyubuh. Hilang sakit dulu. Baik. Itu sembahyang sunat mutlak. Macam Rabi'atul Adawiyah kan? 1000 rakaat semalam. Sunat mutlak ni. 1000 rakaat. Berapa salam? 500 salam. Berkat kehidupan dia. Malamnya penuh dengan keberkatan, terisi dengan ibadah. Kita bunyi 20, cari surah 8. Nak pergi 1000, dah rasa sembang lah. Bunyi berapa? 20 tu surah tengok ni. Dah apa lah. Cari orang 8. Kira lah. Tengok kedua tu, bila sebut syurga, masa nampak dah pak duduk ni. Kalau orang main ceramah, main cerita bab syurga, masa ada dah rumah sutik dalam syurga. Tapi kalau banding dengan Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat, Allahu Akbar. Lepas tu semayang, tak cerita dia baca Quran lagi, tak cerita dia kasih Tuhan lagi. Jauh punya kita dia. Lepas tu nak hantaran berapa kalau lagu tu? Tak pandang tu 10,000. 20,000 dah ada lagi. Kalau tu kahwin lagu tu boleh tumpang dia puluh. Tapi oleh kerana dia tu takut bagi kasih dengan Tuhan, tak kahwin. Rabi'atul Adawiyah tak kahwin sebab takut kena berbahagi kasih dengan Tuhan. Bila ada suami, kena kasih ke suami. Dia tak mau nak kasih ke Tuhan seorang. Seorang. Kasih ke Tuhan saja. Tak mau bagi kasih. Boleh lagu tu kedudukan kita ni? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tengok. Itu kelas awam dia panggil dia. Dia kelas awam. Dia bukan kelas muhibbin dia panggil. Kita ni kelas awam. Nak naik daripada kelas awam, kita kena kelas salik dulu. Hak salik pun tak lepas. Macam mana salik? Salik ni hak dalam kitab Hidayatus Salikin. Boleh buat dalam Hidayatus Salikin, orang salik tu. Maqam murid, hak lain pula. Banyak maqam. Kita reti makan je. Baik. Siapa? Aha. Kalau sekiranya yang masuk surga itu kan ibadat je. Mana keluarlah tu masuk neraka pada Betul. Apa baginya? Kalau macam mana apa? Neraka sedap ke neraka? Bukan dia nak neraka je tadi itu. Rabi'atul Adawiyah kata, kalaulah Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga dengan sebab ibadat, tak usah masuklah, baik masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia nak ayat, aku masuk
kuat ibadat ni bukan kerana upah. Buat ni semata-mata atas nilaian hamba kepada Allah. Kalau berdasarkan upah baik tak usah masuk dengan syurga, yang masuk neraka lah. Bukan, no. Tapi nak ayat ikhlasnya, sucinya hati buat ibadat semata-mata atas tiket hamba. Kita semayang tu bayar dah pahala. Oh, banyak pahala. Ni tiket syurga ni. Nampak dah? Nampak selalu dah. Pacak dera tu jihad dah. Oh. Fisabilillah jatuh syahid. Dulu pergi mata ting dari mata. Oh, payah. Jadi nak cakap dengan dia tak sapa. Orang kita ni orang dia tak sapa dengan akal kita. Jangkauan akal kita, jangkauan perasaan kita tak sapa kepada tahap Rabi'atul Adawiyah. Mana kerja ke pahala tu tak ikhlas lagi. Ada lagi. Mana dia panggil makan upah. Jenis bukan hamba kalau makan upah ni, kuli. Kuli. Kalau kuli makan upah, kerja banyak mana. Gaji murah buat lebih kurang. Gaji mahal tak sikit. Ekonomi semangat kerja. Betul tak? Ekonomi semangat kerja. Hari Ahad grade cuti. Tengok esok. Pasal apa esok kita semangat buat ibadah? Berapa hari Jumaat kita semangat buat ibadah? Kena pandang gaji lah. Tu panggil kuli, bukan hamba. Jadi sudut pandang ahli sufi tak sama dengan kita. Salah kau kita, haram kau kita pandang gitu, dah. Tapi nilaiannya rendah di sisi Allah Ta'ala. Masih lagi kelah budak-budak. Dah apalah. Biarlah budak-budak lah hari ni. Baik, habis itu. Bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal, yang lebih baik daripada sunat mutlak pada siang hari. Lebih baik sembahyang sunat mutlak malam daripada siang. Apa pasal? Sebab waktu malam ni keadaan dia sunyi. Dan sunyi itu terlebih hampir membawa kepada khusyuk. Malam tak ada orang. Kita pun bangun sembahyang sunat pukul 2 pagi, pukul 3. Tak ada orang. Maka lebih mudah khusyuk. Siang hari boleh juga sembahyang sunat. Sekali mutul lalu berong. Tak jadi dengar yang suruh. Sembahyang surga ni mutul lalu ke depan berong. Tak pernah dengar bunyi Yesus lagu tu. Lepas tu lalu lori berong. Lori siapa ni? Kepala putih ke kepala merah? Mereka bayar dah. Ada bunyi gerek. Mana pula parking kat surga. Lebih khusyuknya kurang. Tapi kalau ibadat tengah malam, dia lebih afdal. Jadi nak malam. Nak malam. Tapi dugaan malam ni satu je lah. Ngatuk mata. Dan tidur kok. Maklum lah. Kita sedia maklum lah. Dan tidur. Dia kat kunci jam. Dia mutir jam keliling. Pekuk tekak dia tekak habis. Kalau ni lagi dahsyat ni. Kering tekak semua. Tekak semua. Baik. Dan jika semayang pada malam diperbuat 2 rakaat. Kalau malam buat 2 rakaat. Mafna. Sunat buat 2. Demikian lafaz niatnya, niat semayang sunat mutlak. Usalli rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja ku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mudah main sunat mutlak. Tapi kena ingat, jangan kita bersibuk dengan hak sunat selama mana ada yang wajib. Jangan kita sibuk dengan hak sunat selama mana ada lagi hak wajib yang belum kita tertunaikan, iaitu sembahyang qada. Kalau ada qada, jangan sibuk dengan hak sunat. Habis qada kita. Zaman-zaman dulu yang sembahyang tak sempurna, sembahyang dengan tiru-tiru, hak tu qada dulu.
Hak zaman tiru. Zaman ikut-ikutan. Orang semayang kita semayang. Yang tak tahu rukun sunat, rukun wudu tak tahu, rukun semayang tak tahu. Tak tahu benda dulu tu, dahulukan hak tu dulu, baru bersibuk dengan hak sunat. Ataupun buat juga hak sunat di antara yang qada-qada. Kita sedia maklum, kita dulu belajar banyak sangat. Ada belajar tapi gitulah. Silibus zaman tu. Nak lagu tu nak ada mana? Ni baru rupa dak kena hak dulu. Macam ni Becky. Masa hak kita duk main jamak qasar hak dak reti dulu. Ingat tak jamak qasar zaman dulu? Gi seminggu, 3 hari boleh jamak lagi dia ada. Hari keempat baru nak jamak. Ramai tak begitu? Ramai tak begitu. Hak tu berlaku mana tu? Tak jadi tau. Lepas tu nak mana? Kena qada lah ni. Ingat Tuhan nak bodoh gitu. Minta maaf saya jahil. Dia kata gitu tu zaman tu. Hak tu kena qada dah ni. Jangan duk sibuk dengan hak sunat-sunat. Orang kita kalau sebut sunat berai mulut. Kalau sebut hak qada ngatuk mata. Jadi lagu tu. Hak perempuan banyak. Orang perempuan banyak lagi. Masalah haid. Perempuan haid. Dia datang haid. Zuhur berapa ni? 1 suku. Zuhur 1.16. 1.16 Zuhur. Dia tak main Zuhur lagi. Dia kata nak main yang pukul 3. 2.30 mari darah haid. Dia tak main lagi, maknanya 2.30 tu keluar darah. Ketika janji nak main tadi, mana dipotong oleh keluar darah. Wajib tak dia semayang Zuhur itu? Wajib dia semayang tak? Dah. Bila dia kena semayang? Nanti lepas pada suci pada haid, wajib kau Allah. Asar hari tu. Asar hari dia mari haid tadi. Qada tak qada? Asar hak mari, hari mari haid. Qada ke tidak? Jawabnya wajib qada. Dan ramai mana hak tak qada? Ramai mana? Jadi hak tu wajib qada. Sebab tu bagi orang puan ni dia kena lebih hak tu dulu. Kena dahulukan yang qada-qada tu. Begitu juga kalau suci dalam waktu Isyak. Suci daripada haid pukul 10 malam. Wajib tak sembahyang Isyak? Wajib. Garik hari tu? Wajib juga. Wajib atas jalan qada. Sebab apa? Sebab boleh jamak. Ramai mana qada? Jadi hak tu lah kena didahulukan. Jangan duk sibuk dengan hak sunat-sunat. Kadang-kadang sunat ni orang semangat, tarawih tak tinggal, hak qada tak buat bertahun-tahun. Itu salah. Baik. Maka sayugianya sepatutnya kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu. Sembahyang mana? Sembahyang sunat yang disebutkan selama. Pelihara tadi barang sedapatnya, yakni seboleh-bolehnya. Itu maksud barang sedapat. Patutlah kita ni pakat-pakat jaga sembahyang sunat yang disebutkan sebelum-sebelum ni. Jaga tu seboleh-boleh. Istimewa pula, ini lebih-lebih lagi pada apa tu? Pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam. Kerana sebab apa? Kerana ia sembahyang malam tadi terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Kerana hak itulah yang paling berat atas nafsu. Antara banyak-banyak dah sembahyang malam. Oh, nafsu beratlah sembahyang malam ni. Dengan kecil mana mudah? Kecil. Sembahyang malam berat. Sebab tu dalam hadis tu hadis dhaif. Tapi bolehlah kita buat amal.
Sembahyang malam ini tidak berat melainkan atas orang munafik dia. Sembahyang malam itu tidak berat melainkan atas golongan munafikin. Oh, berat dengar hadis gitu kan, dengar lalu gitu. Sembahyang malam ni tak berat. Kalau berat pun atas orang munafik. Kalau orang mukmin yang sejati tak berat sembahyang malam. Berat kena hadis itu sudah. Mana kita tapi tak ada orang hujah lah. Dia muka sekadar hadis dhaif. Boleh untuk kita buat amal saja. Tapi kalau sebab siapa dia semayang isyak berjemaah, dia dapat pahala seperti ibadat separuh malam. Macam malam ni kita semayang isyak berjemaah, malam ni kita dapat pahala seperti ibadat separuh malam. Banyak dah. Kalau semayang subuh berjemaah, dapat pahala ibadat seperti satu malam. Tapi tak sama dengan bangun ibadat sendiri. Kita bangun pukul 3, setengah, pukul 4, pukul 5 tu, atau lebih lagi. Hak tadi pahala, hak bangun subuh ni dia panggil perbuatan suku tu. Tapi hak ni beratlah. Jadi dia kata kenalah seboleh-bolehnya jaga sembahyang sunat. Lebih-lebih lagi pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam. Sebab sembahyang malam tadi terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Dan sungguhnya. Lepas pada sungguhnya apa dia? Jadi. Situ jadi. Bukan ra tu, dan sungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya atas sembahyang malam. Kalau buat semua ringanlah. Pedih tak mata? Allah. Mula-mula malam pertama sahur rasa mana? Allah. Pedih mata. Malam ngelah biasalah dah bahasa aku. Dia sudah. Dia juga. Tapi dia nak semua dah. Lepas tu dia kata jadi ringan apabila dikekalkan atasnya atas sembahyang malam. Dan sabar atas kepayahannya. Kepayahan sembahyang malam. Awal. Lawan lah. Nafsu nak menunggu payah nafsu kita ni. Nafsu ada di kita ni. Oi payah. Kerana tak buat kau untuk kita ni nafsu hak jenis lawan Tuhan. Nafsu yang Tuhan buat tu ada di kita ni pasti lawan tokek. Dah tanya siapa dia aku? Mu aku. Jadi dak nurut dak. Lepas pada Tuhan buat tu Tuhan tanya, siapa dia aku? Nafsu kita jawab, mu aku. Boh dalam neraka sejuk 1000 tahun. Akak awak keluar tanya, mu siapa dia aku? Mu aku. Boh dalam neraka panas 1000 tahun. Akak tak keluar. Siapa dia aku? Mu aku. Dia jawab Tuhan. Oh, Samsung sungguh dah tu. Terhambur dalam neraka lapar. Tak ada sekejap hari dalam keadaan laparnya nafsu tadi panggil Tuhan. Tawak keluar. Siapa dia aku? Mu ni Tuhan, aku ni aku dah. Ada lagi wah aku. Mu tu Tuhan, aku ni aku lah. Dia kata ada apa dah. Ambil dah hak tadi, letak dalam setiap diri manusia. Jadi hak dalam diri kita ada hak lagu tu. Mu Tuhan, aku ni aku. Lepas tu ada saat lawan Tuhan. Ada saat nafsu kita melawan apa yang Tuhan perintah. Lalu pada kisah tadi, satu saja cara untuk menundukkan nafsu ialah dengan cara berlapar. Batu ahli tasawuf dia ajar lapar. Dia nyek nafsu biar tak gerok. Kemudian dia nyek pula dengan beban ibadat. Barulah nafsu tu dia. Kita gosok belakang nafsu.
Wi jamu sedap sok pun dia. Tak? Jarang kita lawan nafsu. Nafsu rasa sedap sok, rasa ikut area nafsu. Tapi sekali tak bangun lah. Tak? Nafsu kata sikit lagi. Subuh tu kadang-kadang rasa berat. Tak bangun subuh. Berat. Tak subuh lah waktu-waktu lain. Maya maghrib, maya zuhur, maya asar berat ke ringan? Berat ringan? Berat. Apa dalam Quran kata? Innas salata lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya semayang itu sangatlah berat, melainkan atas orang yang khusyuk, hati ingat Tuhan. Kalau hati yang lalai berat semayang, dan cukup. Dan kita semayang ni dengan nebeng. Kalau tak tebeng, tak semayang. Ada kata tak semayang kalau tak tebeng. Yang semayang ni dengan jasa tebeng. Baik. Kemudian daripada yang demikian itu, yang ini selepas daripada dia bersabar melawan hawa nafsu, jadi dibukakan dia kan seseorang pintu berjinok-jinok ia seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Bila dah lama dah tahan paksa diri gini-gini, akan dibuka oleh Allah Ta'ala rasa nak berjinok-jinok, nak berdamping diri dengan Allah masa tu. Lagu mana? Kena teh. Man lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Kena jalan tu. Kena ikut jalanan tu dulu baru boleh tahu. Akan dibuka pintu berjinok-jinok. Dan lepas pada tu benda. Dan manusia. Yang sebenarnya dan manis. Bukan manusia itu, manis. Dan manis munajat. Baca manusia bunuh. Kita kena bikin kita lama. Dan manis munajat, sedap. Dan lazat ia seseorang. Lepas pada tu bersuci. Dan lazat ia seorang bersunyi. Bukan bersuci, bersunyi. Kena baiki kita. Bersunyi dengan Tuhannya. Bila dia buat somo, akan dibuka pintu berjinok-jinok hati dia dengan Tuhan. Akan rasa manis munajat. Rasa manis munajat. Munajat ni apa dia munajat? Benda munajat. Munajat. Sudah. Ni musim nak munajat ramai musim ni. Situ munajat, sini pun nak munajat. Munajat. Tanya munajat apa dia? Munajat. Serah diri. Jauh lari tu. Munajat. Munajat dengan makna kita cakap berbisik-bisik. Berbisik dengan Tuhan. Mengaduha dengan Tuhan. Itu panggil munajat. Batu munajat ni tengah malam, dia bisik dia dengan Tuhan. Kalau tak tahu, berasa susah hidup, berasa susah ngaji, berasa susah segala-gala, dia ngadu ke Tuhan, tak ngadu ke orang. Susahnya, ya Allah, ngaji pasal apa susah sangat. Dia royak ke Tuhan. Antara dia dengan Tuhan. Dia panggil munajat. Ada wawa, tak panggil munajat lagu tu. Jadi kalau musim nak mengundi ni tak jadi juga main duk munajat ramai-ramai. Dia kena masing-masing kena duduk rumah pakat munajat masing-masing dulu. Bisik dengan Tuhan. Nak biar menang buat mana. Ni calon pun tak semayang berat. Calon tak semayang berat.
Kalau calon sendiri tak ada nak munajat ke Tuhan, payah. Dia sendiri. Orang lain tolong je. Dia yang pejuang sebenar, dia duduk depan. Jadi dia kena pakat munajat. Tok guru pun kena munajat. Bukan pergi beratur dekat peripunang je. Lihat depan sekali. Contoh, bahagian beratur, lagi beratur. Dia munajat tak sekali habis. Qadha hajat banyak. Munajat. Banyak. Cukup banyak. Tok guru dulu. Tunggu pondok-pondok dulu. Masa nak mengundi, dia munajat di pondok dia. 3 pagi ke 4 pagi. Sokong perjuangan nak menegakkan kalimatullah. Kita hari ni pakat lepas tangan. Zahir je kita sokong, batin kita kosong. Betul kalau kadang-kadang menang dengan kosong itu, tak tahu tak nak buat benda apa ada dia. Pasal tak minta dengan Tuhan. Nampak zahir saja. Sedangkan kita nak buyar orang ni, hala mai kita nak lagu mana? Nak biar orang, hala mai kita. Siapa yang menggok hati Tuhan? Menggok hati manusia? Allah Ta'ala. Pasal tu kena mengadu dia. Kita pergi camping, rumah ke rumah tu, dia panggil usaha zahir saja. Bolehlah kita gosok belakang, gosok kata terik ni biar boleh awak kita sekali. Contoh ni, saya tak pernah pun pergi camping. Dah. Orang jangan kata tak apa, insya-Allah. Insya-Allah terik ni kita tolong. Tolong dah tak tahu tolong mampu ke tolong menang tak tahu. Ramai calon mari jumpa. Tak tolong terik ni. Insya-Allah tolong. Belakang kita tak kata tolong hidup, tolong mampu. Tak kata apa tolong. Tak apa tolong. Tapi nak munajat. Jadi kena minta. Rasa gagah dengan ramai pun bahaya. Jangan kita berasa gagah. Dalam perang Hunain, umat Islam tentera Islam kalah sebab ajabatkum, berasa gagah, berasa overconfident sebab ramai. Unjuk, sifat unjuk, berasa menang dah kita, ramai dah duk nak oleh kita. Siapa masa tu balik hati habis. Jadi kita kena munajat pada waktu malam tengah. Bukan waktu ni, waktu 3-4 pagi. Ada satu cara. Cerita cara ni susah je. Tapi hak ni kena buat lah. Saya malah buat. Saya cerita je. Baca surah Yasin. Kenal tak surah Yasin? Surah kita jarang nak baca Yasin. Malam Jumaat dia mengajar kamu bila baca Yasin. Surah lain ada kat baca Yasin malam Jumaat. Buat kita tu nanti ni 10 lah. Jadi baca Yasin. Mudah je. Baca Yasin macam biasa lah. Fatihah lagi. Ayat kursi, selawat, baca Yasin. Habis. Siapa asing Yasin sudah mana? Wa ilaihi turja'un. Tu dah. Lama dah tak baca Yasin. Betul tak tu? Wa ilaihi turja'un. Kemudian habis pada tu, tak ada doa. Ada doa. Ni jangan wika amnu. Ni bobok ni. Kemudian sudah tu baca selawat Fatih. Kena selawat Fatih adalah musalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq. Sekat tu saja. Jangan tambah, jangan kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq. Masa ughliq tu dikapit jari telunjuk dengan jari manis dan jari hati. Tunjuk kapit antara jari manis dengan jari hati. Kacik lah sini panggil dia. Kacik kapit. Kapit. Pak kapit. Lagi tak habis jangan kapit. 5 ughliq kapit. Tak kapit kemar. Yang ibu buka lah.
Kemudian niatlah supaya segala masyarakat ni berpaling ke arah persatuan ni, parti ni. Boleh buat lagu. Oh ya, buat sendiri. Saya tak buat. Tak ada masa. Malam munajat tu buat. Masing-masing kita nak tolong kan. Cara tu lah. Ada. Duduk kumpul sama ahli usrah tu lah kawan. Yasin berapa minit je. Begitu juga bagi orang curi barang. Kita buat lagu tu je. Orang curi barang, biar kita pak kapit sini, biar Allah Ta'ala biar palingkan hati dia semua rata barang begini. Seolah-olah kita pegang hati dia, kemas semua. Lepas tu sudah tak payah on memadai dengan begini. Asalnya amalan tadi dibuat antara maghrib dan isyak, dan juga selepas pada semayang subuh. 2 waktu tu sahaja. Tapi kalau tak mampu, tak apalah, buatlah di waktu yang lain. Kalau untuk lelaki berhidrat pun, isteri boleh buat lagu. Baca Yasin, pak kaki. Ya Allah, biarlah untuk lelaki dekat rumah ni berderak semua. Orang tu balik tak balik lagi. Macam tu. Boleh buat lagu. Begitu juga orang yang lari rumah, kita boleh buat biar dia kembali. Begini. Budak dah dengar kata pun boleh buat. Boleh kan? Beri malam ni pakat buatlah. Baik. Dan manis munajat, sedap dia berbisik-bisik, duk mengadu hal dengan Tuhan. Dan lazat ia seseorang bersunyi dengan Tuhannya. Apa bersunyi? Kita panggil berkhulwah. Khalwat. Masa tu rasa sedap, duduk seorang. Tak mahu orang capur. Nak dia dengan Tuhan, nak mengadu hal begini, sedap masa tu. Kalau ada orang, kurang lalu. Masa ada kaca lalu, tak sedap. Kita mula-mula buat ni tak jadi. Mula-mula malam pertama buat tak jadi. Malam kedua tak jadi. Dia kena lama, baru sedap. Masa tu bebas kita nak mengadu benda, nak mengukit benda dengan Tuhan bebas. Mana bahkan masa tu lah Tuhan sangat memerhatikan hamba dia. Hak lain Tuhan hak tidur tu Tuhan tak cara mana. Tuhan tak cara mana pada waktu. Jadi maka pada waktu tu lah kita boleh nak mengadu apa dia, nak royak benda, nak minta benda masa tu lah. Tapi masa tu payah, Masya Allah. Macam malam ni malam Jumaat ni, malam mustajab doa ni. Tapi oleh kerana udara sejuk, udara sejuk malam ni, tarikkan selimut sedap. Sedap malam ni, rasa kipas kuat. Sedap tidur ni. Nak bangun pukul 4 kan kau? Bangun juga, bangun kita dah. Baik. Dan pada ketika yang demikian itu, ketika mana? Pada ketika yang demikian itu, tulis itu ketika mendapat futuhat ataupun ketika dibukakan pintu tadi. Pada ketika yang demikian itu, ketika dibukakan pintu. Apa akan jadi orang ni? Bila dibuka pintu berjinak-jinak, pintu kemanisan munajat, pintu lazat bersunyi dengan Tuhan, ketika tu tiada kenyang seorang. Apa tiada kenyang sini? Yani tiada puas. Tidak rasa puas seorang pada berdiri malam. Tak berasa puas dah. Sedap dah. Dah sedap, tak puas lalu. Tak lagi. Paso-so jadi nak sedap. Istimewa pula berat atau segan. Lebih-lebih lagi berasa berat, tak ada. Tak ada dah rasa berat. Atau segan. Apa segan? Segan. Segan. Sini panggil dia segan. Malu.
Malu-malu. Malu-malu. Pandai malu. Kalau tempat lain segan ni apa dia segan? Kena turut belah Datuk Sanusi. Segan, malas. Segan di sini dengan makna malas, bukan malu. Guru kata mengaji jangan duduk segan kata. Jangan malas. Ni segan nak tulis dobek pun segan kata. Bukan segan ni malu, malas. Lebih-lebih lagi tidak, masa tu tidak puas pada berdiri malam, dan istimewa pula berat atau segan, yang ini malas. Perut. Bukan perut ni, berat. Oh, patutlah tak kena lain. Bukan perut ni, berat. Istimewa pula berat. Lebih-lebih lagi berat atau segan, yang ni malas. Yang ni tak ada dah. Masa tu perasaan berat ibadat, malas ibadat hilang dah masa tu. Sebab sudah mendapat futuhat, pembukaan daripada Allah. Masa sedap. Macam sembahyang berjemaah ni, masa mula-mula kita nak cuba berjemaah, berat ingat? Berat. Ya Allah, malah nebeng, ngakuk. Tapi bila dah kita lazim makmum kita, mari juga. Apa jadi? Sedap pula, ringan. Lepas tu mari pula perasaan kalau sembahyang di rumah, rupa-rupa dah sah sembahyang. Besok tu mari sejik surah sama pak PKP. Ngamuk orang nak mari surah. Berasa main rumah macam tak jadi setengah. Rasa tak puas. Dia kena mari surah je. Macam mengaji ni lah. Payah berat nak main kuliah ni. Bila dah sedap lagi, marah pula orang cuti. Masa belum nak mari tu payah berat lah. Dah sedap sudah. Tak ada peluang langsung start tu nak cuti. Contohlah. Baik. Seperti barang yang jatuh. Apa yang jatuh sini? Yang berlaku setengah daripada orang solihin. Seperti orang-orang yang soleh, yang duk berlaku pada dia lagu tu, duk ibadat tengah malam, sapalah dia mendapat futuhat, dapat pembukaan daripada Allah. Nak siapa tahap tu mudah payah? Cukup payah. Melainkan kita kena minta tolong Allah lah. Kita usaha secara zahir, dan kita minta lah supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk ibadat kita. Jadi hak ni antara perkara yang boleh bantu kita, salah satunya bab pemakanan. Pemakanan kita mestilah makan yang halal dan tayyibah. Benda yang betul-betul kita yakin halal, tidak campur dengan syubhat. Yang kedua, makan tidak terlalu kenyang. Jangan diajar makan bersangat tak kenyang. Makan kenyang dah apa? Kenyang berdoa tak boleh. Siapa kena buka kilat, tu kenyang berdoa orang panggil. Mana tunduk tu naik, tu kenyang sangat. Tu salah. Sangat dicela dari sudut ilmu tasawuf, tercela perbuatan. Dia tak boleh. Dia kena sedang-sedang saja. Tapi kalau lauk sedap, sedap. Roti canang berapa agak kau? Hok mana kenyang lah, tak melampau. 2. Kita kahwin. 2 lah kita kata. Tiba-tiba makan 4 malam tu. Tu melampau, bersangat tak kenyang. Boleh. Dan makan banyak ni tak boleh hukum orang lain. Dia kena hukum kita.
Nampak orang tu makan banyak. Perut dia dapat, dia taki besar. Kita taki kecil, jangan kata orang makan banyak. Tak. Kerja rumah batu, buat tukar rumah, takkan roti selet dengan sekaya oleh pagi. Ada. Dia kata, tengok orang berjaya macam mana, tiru cara dia. Orang berjaya dah, dia kerja berjabat. Selet roti dengan sekaya, lipat dua, cicak, makan, cicak apa, air kopi secara. Kita kerja rumah batu. Kain sekaya, roti sekepi, minum air kopi. Akak dua batu, buah beleping. Tak gagap. Ukurlah dia kita kerja benda. Kerja nulis kau dah tulis tu. Kerja rumah tengok. Makanan kerja rumah kau dah mana. Tak ikut area orang. Kena ikut kita sesuai dengan kita. Kena ingat ni. Baik. Jadi makanan mestilah kita kena jaga sumber dia. Yang kedua, kena jaga kadar makan. Yang ketiga, kena jaga apa dia? Penglihatan kita. Kerana dia mempengaruhi kesedapan ibadat. Pandangan kita ke arah mana ketika sebelum ibadat. Tengok benda hak menarik hati nafsu, hanya dia gitu lah. Lepas Isya dia dah belayang. Nak bangun tahajud taubat tak bangun. Kalau pelayan lelaki tak apa, pelayan apa lah. Ada orang minat lagu tu. Sini saya tak tahulah. Pak layan ada lagu tu. No, rela. Kocok Terengganu pergi minum air buah di setiu, di sejana. Ada orang sini pergi. Tak senyap belakang ni. Dia tidak mungkin ada cari pak gitu. Cuci mata dia. Lagu tu nak bangun tahajud. Payah. Yang keempat, kena jaga telinga. Kalau telinga banyak dengar benda hak sia-sia, maka juga mengganggu sikit sebanyak perasaan kemanisan ibadah. Baik, habis. Kemudian seperti beberapa riwayat yang masyhur, padahal mereka itu setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh. Yang berarti di situ dia. Seperti beberapa riwayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jadi malam ni katanya ada semai ajak sekali lagi. Nanti lepas ni kita beri kepada JK kita nak umumlah. Lepas kita baca doa ni nanti dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا من السالكين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada tadi mula? Tak. Sini. Kat ni. Makan sikit air. Kita dah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Telah diberitahu tadi, diminta lagi oleh Tuan Pengerusi Ustaz Yasin umum kepada malam ini, kita disarankan atau diminta untuk solat hajat khusus untuk PRN 3210. InsyaAllah. Jadi kita mohon